Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena menonton channel Nazilin Unity. Baik, pagi ini isu yang paling hangat ialah selepas 24 tahun menyimpan rahasia, menyimpan rasa di hati Tun Mahathir Mohamad, akhirnya hari ini dia keluarkan apa yang dia rasa. 24 tahun, bosku. 24 tahun Mahathir Mohamad, Tun Mahathir menyimpan ini sehingga barulah dia keluarkan. Ia berkaitan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita yang ke-10. Sebelum kita teruskan, tekan butang subscribe untuk membantu mengembangkan channel ini dan mendapatkan isu-isu terkini daripada saya. Baik, saudara-saudara sekalian, tidak sangka Tun Mahathir Mohamad yang sudah berusia 97 tahun ini tiba-tiba bersuara menyatakan apa yang terbuku di hati beliau selama 24 tahun berkaitan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Selepas 24 tahun, Dr. Mahathir akhirnya menyatakan beliau masih khawatir kemampuan Anwar takbir negara. Yang menjadi persoalan saya, sebelum kita teruskan, kamu tinggalkan komen Anda tentang isu persoalan saya ini, yaitu apa yang Mahathir mahu sebenarnya, bagaimana bentuk Anwar Ibrahim yang dia mahu, dan sebenarnya siapa Perdana Menteri yang Mahathir mahu sebenarnya? Kalau dia tak setuju langsung Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, bolehkah dia cadangkan satu nama yang boleh jadi Perdana Menteri? Anda tolong saya, tolong tulis di ruangan komen pada pendapat kamu, siapa yang akan dicalonkan oleh Mahathir jikalau dia mempunyai pen di tangan, kertas di tangan untuk menulis satu calon Perdana Menteri yang boleh menggantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Selain dirinya sendiri, siapa? Adakah itu Mukriz Mahathir, Ismail Sabri Yaakob, ataupun Muhyiddin Yassin, ataupun Hadi Awang, ataupun orang-orang lain yang kita tak pernah fikir? Saudara-saudara sekalian, pada pendapat saya secara pribadi, saya fikir tiada lagi calon Perdana Menteri yang sebaik Datuk Seri Anwar Ibrahim, selayak Datuk Seri Anwar Ibrahim pada ketika ini yang ada di Malaysia. Kerana yang lain-lain kita sudah lihat bagaimana pentadbiran mereka dan bagaimana kejayaan mereka. Datuk Seri Anwar Ibrahim baru sebulan menjadi Perdana Menteri, sudah terlalu banyak perubahan yang beliau laksanakan. Pada awal 1990-an, Anwar Ibrahim dilantik oleh Dr. Mahathir Mohamad sebagai timbalan Perdana Menteri sebelum bakal penggantinya itu dipecat daripada jawatannya pada tahun 1998 oleh siapa lagi kalau bukan Mahathir sendiri. Selepas lebih 24 tahun, Mahathir masih tidak percaya bekas anak didiknya itu boleh menjalankan tugas dengan baik sebagai Perdana Menteri. Dalam satu temu bual eksklusif dengan Berita Harian, Mahathir mendedahkan bahawa kebimbangannya mengenai kemampuan Anwar untuk berdepan krisis kemalaysiaan ekonomi dan cabaran pemulihan pasca pandemik. Kata Mahathir, ini berdasarkan pandangannya terhadap prestasi Anwar sebagai Menteri Kewangan lebih 20 tahun yang lepas. Yang menjadi persoalan saya ialah kenapa indikator 20 tahun yang lepas masih dibawa-bawa sehingga ke hari ini. Ada banyak perkara yang berubah, terutamanya melibatkan ekonomi. Tun Mahathir Mohamad kena tahu perkara itu. Ekonomi pada masa ini dengan ekonomi 20 tahun yang lepas tentulah tidak sama-sama sekali. Nilai mata wang saja sudah berbeza, bentuk kasut saja sudah berbeza, bentuk duit saja sudah berbeza. Apakah lagi pula ekonomi yang melibatkan global, satu dunia terlibat ini? Takkanlah penilaiannya masih sama dengan 20 tahun yang lalu? Saudara-saudara sekalian, dalam temu bual tersebut, Mahathir mendakwa Anwar gagal mencari penyelesaian apabila krisis kewangan Asia 1997 melanda dan lebih rela mengikut pendapat tabung kewangan antarabangsa IMF dan Bank Dunia yang menurutnya berisiko menyebabkan Malaysia muflis. Namun demikian, yang saya hairan pada tahun 1996-97 Anwar Ibrahim sebelum dipecat daripada jawatan timbalan Perdana Menteri ini, beliau merupakan antara ahli ekonomi Menteri Keuangan yang terbaik ada di Asia, disenaraikan antara yang paling terbaik dan berpotensi.
Jadi apa maksud sebenar Tun Mahathir Mohamad mengatakan Anwar Ibrahim ini tidak kompeten menjadi Menteri Keuangan pada waktu itu? Adakah beliau ingin menyatakan bahawa Anwar Ibrahim ini tidak baik kerana melawan pendapat Tun Mahathir Mohamad? Itu saja yang ada di fikiran saya. Mungkin beliau kata tidak baik ini sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim mungkin menentang pendapat, mungkin menentang nasihat, mungkin menentang kehendak Tun Mahathir Mohamad pada waktu itu. Itu saja yang saya boleh fikirkan. Pada masa saya jadi Perdana Menteri kali pertama, kata Tun Mahathir Mohamad, saya pergi cuti selama 2 bulan. Semasa saya cuti, Anwar sebagai Timbalan Perdana Menteri diberi tanggungjawab sebagai pemangku Perdana Menteri. Tetapi nampak dia tak dapat menangani masalah, kata Mahathir Mohamad. Selepas itu pula berlaku krisis keuangan yang mana ringgit Malaysia turun nilainya. Pada masa itu, Anwar juga menjadi Menteri Keuangan, kata beliau. Cara dia menangani masalah kejatuhan nilai ringgit itu dengan mengikut pendapat IMF dan Bank Dunia. Saya berpendapat, kalau kita ikut IMF dan Bank Dunia, kita akan jadi muflis dan kita tak dapat laksana dasar ekonomi negara kita, kata Tun Mahathir Mohamad. Tetapi Anwar tak ada cadangan yang lain selain daripada mengikut IMF dan Bank Dunia. Sebab itu saya terpaksa ambil alih tugas Kementerian Keuangan. Saya cari jalan untuk selamatkan negara, kata Mahathir dalam satu temu bual eksklusif di Yayasan Kepimpinan Perdana di Putrajaya baru-baru ini. Krisis kewangan Asia merupakan bibit-bibit permulaan pertelegahan antara Anwar dan Mahathir. Nah, ini maksud saya tadi. Mungkin apa yang terjadi ialah Anwar Ibrahim tidak suka mengikut kehendak Mahathir Mohamad. Itu sebabnya Mahathir Mohamad sampai ke hari ini tidak sebulu dengan Anwar dan beliau masih meragui. 24 tahun masih meragui Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ia berakhir dengan pemecatan Anwar pada tahun 1998 sebelum dia dipenjarakan pada tahun berikutnya. Kedua-dua tokoh itu memperbaiki hubungan mereka pada tahun 2016 apabila Mahathir berusaha mendapatkan sokongan pembangkang dalam usahanya untuk menjatuhkan Perdana Menteri pada ketika itu, iaitu Najib Razak. Apabila Mahathir selaku pengerusi Pakatan Harapan menjadi Perdana Menteri sekali lagi, pada tahun 2018, persetujuan dicapai bahawa dia akan menyerahkan kuasa kepada Anwar Ibrahim. Namun, perkara itu tidak berlaku. Pengkritik Mahathir turut mendakwa dia merestui langkah Sheraton pada tahun 2020 bagi mengekalkan kuasa dan menafikan Anwar sebagai Perdana Menteri. Langkah itu bagaimanapun berakhir dengan Mahathir turut hilang kuasa. Sejak itu, sokongan terhadap Mahathir mula merosot dan Parti Pejuang yang diasaskannya hilang semua deposit mereka pada pilihan raya umum ke-15. Yang ini nak tanya kepada Tun Mahathir Mohamad. Itu kegagalan siapa? Kekalahan teruk dalam PRU15 baru-baru ini sehingga semua calon yang bertanding atas Parti Pejuang atau GTA kehilangan deposit mereka. Nak tanyalah satu soalan, ini agak-agak salah siapa? Takkan salah DAP dan salah Anwar juga? Sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini dari channel saya ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.